السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الفاضل المحترم وإمام pengurusi surau Raudah Al-Hijab dan kuasa para alim asatizah, Tuan Haji, Puan Hajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Satu hari Anas bin Malik dari tabi' kepada sahabat, beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Malik bin Anas. Anas bin Malik lain, Malik bin Anas lain. Malik bin Anas adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau khadam yang menjaga peribadi Nabi, PA, susu, selipar Nabi, beg apa-apa yang kena keperluan Nabi disediakan oleh Malik bin Anas bin Malik. Anas. Kemudian datang seorang lagi, nama dia Malik bin Anas, iaitu pengasas kepada mazhab Maliki, menjadi imam kepada, menjadi guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu lain orang. Anas bin Malik dulu lain, Malik bin Anas lain. Yang disebut dalam cerita nanti adalah Anas bin Malik yang mana dia lahir pada masa pemerintahan Uthman ibn Affan. Dia hanya sempat bertemu, hidup sezaman dengan sahabat.
maka kita sebut mereka ni adalah tabi'. Macam kita pun tabi'. Alladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumin tabi'in tabi'in. Kita ni ikut tabi' berapa lapisan dah. Kita jauh dengan Nabi 1400 lapis dah. Jadi Anas bin Malik ni bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur je Nabi datang dalam mimpi. Jadi ini hebat tuan-tuan, anugerah Allah. Untuk dapat mimpi ni tuan-tuan bukan senang. Pertama, you must first sleep. In order to get deep dream, kena tidur. Macam tuan-tuan ni tak nampak gaya lah. Nampak gaya lah. Tapi kalau sekejap lagi tuan tertidur, masa tu lah akan mendapat satu anugerah yang mana payah orang lain nak dapat. Mimpi. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan itu keadaan satu. Nak mimpi jumpa Nabi ni, tidurlah. Tuan-tuan dah tidur ke tadi? Dia berapa banyak orang tidur tuan? Tadi tidur. Tuan-tuan, dalam kuliah pun tidur tu. In order to get mimpi usaha tuan. Mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tertidur je, datang Nabi dalam mimpi. Jadi tuan-tuan, persoalan mimpi jumpa Nabi ni peribadi. Peribadi tak, bukan nak saya cakap. Tak, orang tak tahu. Kita duduk sebelah dia pun, dia mimpi jumpa Nabi, apa-apa pun ada. Tak tahu tuan. Tidur sebantal, mimpi tak sama. Kita tak boleh berkongsi impian dengan orang lain. Impian kita, mimpi kita tak sama. Walaupun tidur sebantal. Satu hari isteri saya menangis dalam mimpinya. Bukan mengalir air mata. Ada masa dia mimpi masa dia mengandung. Waktu okey. Dia mengandung, dia emosi. Mimpi. Ni tak dalam keadaan biasa kan? Mimpi juga. Rupanya dalam mimpi itu dia tahu bahawa saya ada simpan madu. Madu ni tuan-tuan dia tahan lama. Kita boleh simpan kan. Itu madu asli tu. Madu asli kalau tuan beli tu ada nak tahu tu dia takkan rosak sebab dia madu asli. Ini madu. Tapi ada satu lagi madu dan simpan lama-lama pun akhirnya orang tahu juga. Tu faham lah. Minta maaf saya main sikit lah. Nak sebelum pergi pada ayat. Dia menangis. Nangis dia tak sangka, dia kata abang yang dia cinta ni ada menyimpan. Saya berdebar kan. Macam mana dia boleh tahu? Sedangkan benda ni rahsia. Akhirnya boleh tahu tak? Berdebar. Kata kat mak, siapa cerita? Tak, dalam mimpi tadi. Lega tu. Sebab mimpi. Tapi dia punya emosi dia macam real. Macam sungguh-sungguh. Tuan tu, ya Allah, saya kata mama, benda tu mimpi, tolak. Kalau bukan kerana itu betul, Allah akan tunjuk. Aduh, dia punya hujah. Aduh, saya kata ginilah, kita pun nak gaduh-gaduh. Apa ni, jabat kodi pun tak buka lagi kan. Contohlah kan. Gini, lain kali kalau mama mimpi, kan selalu bawa handphone, betul tak? Kan tak bawa handphone dalam mimpi lah. Kena bawa. Ni, kehidupan kita ni kan mesti bersama dengan handphone. Dalam mimpi pun mama kena bawa handphone tu. Kalau benda tu rakam. Masa mimpi tu ambil tu, tengok tu benda ni boleh jadi puja. Dia pun dengar nasihat saya. Hari ni tidur dengan handphone. Faham ke tak ni? Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Anas bin Malik kerana cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hadir. Dan Nabi memberi isyarat 5 jari. Ada masa Nabi dalam hidupnya riwayatnya kahataini, seperti 2 jari ni. Aku diutuskan dengan kiamat dekat. Dekat tu ibarat 2 jari. Ya dekat lah. Kiamat aku rapat lah. Dia bukan ini. Orang dia jauh ni. Tuan-tuan, 2 jari dekat sangat. Dan mereka yang menjaga anak yatim akan bersama dengan aku di syurga kahataini, anak jari dia. Tapi yang dalam ni Nabi
memberi isyarat kepada Anas bin Malik 5 jari. Jadi nak interpret, how we interpret this symbol, ramz, apa yang kita nak interpret dia 5 jari ni? Ada orang bila sebut 5 jari kan, give me 5, give me 5, ganas kan, give me 5, tu bunyi tu semangat, memberi sokong kan. Tapi macam tuan-tuan ni kan, duduk tengok saya, ustaz ni nak mengajar ke nak apa, duduk cerita panjang ayat tadi tak kupas lagi. Dan sekali ada orang kata, ustaz kita take 5. Take 5, kita ingat take 5 tu kejap rupanya balik semua orang kan, tak nak dengar dah pun take 5 juga. Jadi apa yang kita boleh fahami daripada isyarat 5 jari Nabi ni, tak ada orang tahu. Anas bin Malik pun memanggil seorang anak muridnya yang rapat, dia pun menceritakan, itu je boleh cerita. Dia tak cerita kat orang lain tentang mimpi dia jumpa Nabi, kecuali orang yang dekat. Bagi tahu, aku mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi 5 isyarat yang aku tak tahu apa ni. Mu tahu tak? Lagilah tak tahu. Kalau mu tak tahu, mu tolong aku. Apa tuan guru? Pergi cari seorang ni, nama dia Muhammad Ibn Sirin. Dia berada di Basrah. Basrah ni mana kan? Kuantan. Rupanya bukan Basrah, Basrah di Baghdad, dekat dengan Baghdad, kota Baghdad di Iraq sana. Anas bin Malik duduk di Madinah. Dia ni Anas itu dia kata, kalau aku minta tolonglah kamu pergi cari tok guru ni, dia pun sahabat aku, Muhammad Ibn Sirin, hidup sezaman, cuma dia duduk di Baghdad, duduk di Basrah. Tanyakan dia, apakah alamat takbir pada mimpi aku ni? Itu je. Tapi sebab saya level sama, alim sama alim, dia kata boleh tak tanya dia, kalaulah ada orang mimpi macam ni, kalau jangan cerita aku. Kalau cerita aku, dia panggil malu company. Sebab takkan tak tahu. Bunyi nama Anas bin Malik, imam besar di Madinah, mimpi jumpa Nabi, besar dah, tiba-tiba tak tahu apa yang Nabi nak pesan. Malu dah. Maka dia kata, mu cakap seolahnya kalaulah ada orang, ataupun kamu yang sendiri, jangan, bukan maksud nak menipu. Kalau begini, kalau lah, tapi bukan maksud nak menipu, pergi je. Maka anak murid tadi pun pergi ke Basrah, bertemu dengan alim tadi, tanya, ya Allah, ni nama orang alim dah. Orang alim ni kalau Piramli buat cerita tuan lain. Bahagian takmir, kalau Piramli buat cerita, dia selagi ni orang untuk bomba. Kita pergi jauh-jauh tanya dia, apa benda ni? Oh, dia duduk tuan dengan air, sudah datang. Apa benda jatuh? Oh, main gitu tuan. Ni budaya ada dekat, bukan jauh, dekat kita. Kita pun percaya lah tu. Benar je, tok bomo yang orang ni kena tangkap di belakang, betul tak? Kena ikat lah. Yang ni penipu punya. Nipu tu yang sudah datang. Oh, kalau tanya mana-mana tok bomo, tak saya pun pergi juga. Ada. Mok ni suka sangat tuan. Hilang apa-apa, main kita pergi tanya tok bomo tu. Bukan tok bomo, tok guru lah. Begitu lagi. Oh, dia ambil satu air ni tuan. Dan dia ambil, dia baca-baca, dan suruh tengok ke air ni. Dan dia nampak. Dan dia tanya kita, nampak tak? Kita pun tengok, tak nampak. Dia kata, ni nak mati lah. Oh, semua nak nampak habis. Hatta dalam cerita Piramli sampai ke Raja Sultan pun nampak siap tunduk habis. Asalnya tok bomo. Maka akhirnya dapat banyak tok bomo tadi cerita ni tuan. Yang tok bomo asal ni tuan, tanya dia, minta maaf hari ni kidnap dia kata aku pun tipu juga. Oh, sama. Tapi yang ni anak Muhammad Ibn Sirin. Bila orang bertanya tentangnya mimpi Nabi, dia pun tengok air muka, raut wajah. Dia tengok, dia perhati, tidak ada nur dan cahaya. Tak ada. Nampak gaya pun. Ni seorang yang dapat anugerah mimpi jumpa Nabi. Tak ada. Sedangkan
kalau orang tu mimpi jumpa Nabi tuan-tuan, kalau kita dengar dia cerita, dia bagi tahu, kita antara adabnya, saya dengar tok guru bagi tahu, kita kena peluk dia, cium mata dia. Sebab dia cerita dia mimpi jumpa Nabi, kita tak pernah. Berapa kali kita pergi Madinah apa, tak pernah tuan. Tiba-tiba kita dengar dan raut wajah dia pun nampak bersih wajah dia. Kita pegang dia, peluk dia. Orang Arab dia cudai tu. Kan kita duduk-duduk kita tengok, oh, ni tak dia cium mata. Sebab apa? Mata ni dapat melihat Nabi dalam mimpi. Selesai. Tapi gaya kamu yang bertanya ni tak nampak. Tak nampak. Jadi dia kata bukan kamu yang bermimpi. Tapi kalau kamu datang daripada Madinah, ada di sana seorang yang alim, Anas bin Malik, dia tu ada ciri-ciri karakter dia. Ada orang yang bermimpi, oh dia kata betul. Aku sebenarnya diberitahu supaya jangan begitu, tapi kamu ni alim, tahu tentang mimpi ni, orang mimpi pun dia kenal. Oh dia kata kalau gitulah, baliklah kamu bagi tahu pada tubuh kamu Anas bin Malik tentang isyarat yang Nabi bagi tahu ada tersimpan dalam satu ayat, iaitu ayat 34 daripada surah Luqman, ayat yang terakhir. Surah Luqman, surah 31, berada pada juzuk 21, dan ayat ini terletak pada hujung muka surat 414. Habis. Dulu masa tu tak cetak lagi. Tuan-tuan, kita dah cetak ni, bukan takat tu tuan, balik cari semua, cari. Yang tuan-tuan dengar ni, dia panggil cerita hikayat. Yang benar ceritanya, ayat tu. Jangan tuan-tuan terpengaruh dengan gaya penceritaan saya. Saya ni pengimpulan lara je. Tapi ayat tu, balik ni tak. Oh, sonok dengan cerita. Ayat Quran balik tak baca. Malah. Nak balik kejap lagi dah bagi tahu dah muka surat berapa. Tak balik tak baca ni. Syah baca je. Tak apa, faham dah. Ya Allah. Quran ni tuan-tuan, walaupun tak faham, walaupun tak kenal, buka je tak tahu. Mana ustaz cerita tadi ustaz? Tak tahu. Buka je tuan. Buka je. Cahaya nur daripada Quran tadi akan dekat pada diri kita. Itu je hebatnya Quran ni. Miracle dia panggil, mukjizat. Kalau tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, rasa payah sangat nak baca Quran, tak reti tuan, ada satu jenama pen tuan, dia hebat pen. Pen ni pun mukjizat juga saya rasa. Ajaib pen ni. Ada. Dulu kan kita beli pen ni untuk menulis. Rupanya pen ni tuan, kita letak pada ayat tu, dia tulis baca kat kita. Tekan suara lain. Oh, berhantu. Suara keluar, ada bacaan. Macam-macam tori ada. Oh ya Allah. Kita sendiri tak boleh nak baca. Malu dekat pen. Rasanya akhirat nanti siapa dapat masuk syurga, dapat pahala banyak? Oh, pen. Duk timbang-timbang amal. Oh, saya hari-hari baca Quran tak apa dah. Mana pen tu tuan tak apa dah. Kerana pen tadi, tadi tuan kita pegang dia ke kita, tapi disebabkan dengan bersama dengan Quran tu, insya-Allah dapat. Tengok je dapat dah. Jadi dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Itu je nak suruh ceritanya tuan-tuan. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Ada 5 fakta, maklumat, hakikat yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir ini. 5 yang mana Nabi, masa hidup Nabi ditanya orang. Orang tu bukan orang biasa, Badui. Orang Badui ni tuan-tuan, saya pergi Mekah jarang dah jumpa. Tak ada lah. Tapi baru ni Allah bagi izin Abu Sa'ad bawa kereta Lexus, bawa kereta dekat Taif ni macam Formula 1. Saya nak uruskan kematian, tapi saya rasa kematian tu dah hampir dekat dengan saya pula. Cara dia berkereta, wow tuan, ni Taif ni ada jalan straight, ada jalan pintas. Jalan pintas tu, wow, gini tuan, handphone satu tangan. Katakan, Abdul Najib, takhaf? Anta takhaf ya Abdul Najib? Na'am. Lexus, ada Lexus. Oh, dia pula bangga dengan kereta dia, Lexus dia. Aduh, ini Badui, perangai Badui lah. Siapa-siapa perangai dia tu lebih kurang orang Badui. Oh, saya kata, kan Badui. Oh, dulu dia kata, dia hidup, dia lahir dekat dengan, di kawasan Arafah, Jabal Rahmah. Dia lahir di Jabal Rahmah.
50 tahun yang lepas. Sekarang ni kerajaan dah bersihkan kawasan tu, tak ada lagi Badui sekarang ni dia kata tak naik unta, naik kereta. Kerajaan bagi kat dia 3,000 sebulan. Dia kerja lain lagi untuk main handphone. Dia kata sekarang ni tak main unta dah, aku ma'al hadha hatif jawal. Oh, tak main gitu. Tapi zikir ingat Allah tu ada semua. Subhanallah, alhamdulillah. Gaya orang Badui. Jadi orang Badui ni lah yang tanyakan soalan kepada Nabi 5 perkara Nabi tidak mampu nak beri jawapan. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawapan dan sebab asbabun nuzul. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Tuan-tuan, ini jawapan. Tuan-tuan tak perlu tanya lagi apa dia. Kita dulu-dulu sibuk nak tahu jawapan, betul tak? Nak tahu soalan bocor. Oh Allah, malam nak periksa SPM tuan-tuan. Saya tak baca buku dengan kawan-kawan untuk cari, pergi sana pergi sini cari soalan bocor masa tu. Masa tu mana ada WhatsApp. Kayu basikal malam tu cari soalan. Dapat soalan kan, dapat. Tapi tak tahu apa jawapan. Tak baca buku. Jadi Allah tuan-tuan dah bagi kita jawapannya. Siapa pun tanya tuan-tuan. Banyak kali orang menyindir soalan ni. Banyak kan. Dalam surah Yasin tanya, dalam surah Tabarakalladzi tanya, surah tanya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kita baca sebab bunyi ayat Quran kita baca dengan nada serius. Tapi ayat ni nada dia sindir. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka semua bertanya Nabi kita, bilakah hari kiamat akan datang jika kamu orang yang benar? Nabi nak jawab macam mana? Lama dah tuan-tuan, dah 1400 persoalan tentang kiamat ni bila? Tak jadi-jadi tuan. Bila gitu tak jadi-jadi, apa pemikiran kita ni? Tak lama dah, 1400. Tapi Allah simpulkan semuanya itu ilmunya di sisi Allah. Tuan-tuan, saya mampu melihat, menonton TV sendiri di rumah. Bukan macam budak-budak anak-anak kita hari ni. Dulu nak tengok TV ni, nak tahu apa-apa cerita dalam TV ni tuan, kena pergi rumah orang. Katakanlah petang tu kita mandi di sungai ataupun bermain bola gaduh dengan anak tuan rumah tu yang ada TV lah. Jangan haraplah boleh tengok TV. Itulah kekecewaan tu. Tak boleh tengok cerita combat. Tuan-tuan, tak boleh tengok cerita apa lagi tu. Kalau tuan-tuan ni cerita tu Cumi and Ciki ni dulu minat ni. Abang Pakcik Wazan Tazim ni gitu lah. Saya tahu. Saya tengok cerita Space 1999. Oh, minat tuan-tuan. Star Wars. Tuan. Man from Atlantic. Kalau macam tu ni cerita Dallas. Kalau cerita sana tu orang perempuan dia cerita Charlie's Angels. Semua tu minat TV ni belakang. Tak ada cerita lah. Yang nampak hebat sikit Gusti, wrestling. Padahal TV tu pukul berapa je dia mula? Dah lah lewat mula. Habis TV pula ada 2 TV dia. TV 1, TV 2. 1983 baru ada TV 3. Mananya tuan-tuan boleh tengok suatu benda dengan mata kepala dalam TV ni. Rumah saya 1980 lebih tu barulah lega. TV ni tuan-tuan satu kemewahan. Siapa-siapa ada TV tak dapat lagi bantuan sekolah. Rumah saya cikgu tanya, ada TV? Tak dapat dah. Ayah kena patut ya ada TV tu. Kena mari cek dulu ada lesen TV, betul tak? Bukan RSZ je tuan-tuan. Bukan apa ni? Yang bawa motor Panda Food je. Ni TV, ada TV kena ada lesen. Ganah dia sebab orang kaya. Allah tuan. Jadi kita pun tengoklah 1999. Dikatakan, digambarkan siapa yang sempat hidup tahun 80 masa tu. Tak tahu tuan nak boleh hidup tak lagi tahun 1990, tak tahu. Tapi dapat tahu gambaran yang akan berlaku nanti tahun space. Kita akan hidup di zaman space. Semuanya kapal ni terbang je. Betul tak? Mari tahun 1900
Kau sudah dapat kereta terbang tak terbang-terbang ni. Baru ni ada juga menteri nak buat kereta terbang tak jadi. Jadi menteri tu pun duduk tahu duduk mana lah. Tak apa, kita bukan nak cerita tu, kita nak tengok kita hidup lagi. Dan kita dapat lihat suasana, tak sama. Okey, sikit tuan-tuan. Sabar. Nak bagi tahu ni, yang disebut-sebut, yang digembar-gembur tak jadi-jadi. Okey, setahun selepas tu akan berganjak kepada tahun milenium. Tahun apa? Milenium tu. Kita pun tak kerti nak sebut. Tahun apa? Orang tua-tua tak kerti nak sebut. Tahun 2000 tu ada macam-macam nama. Milenium, Y2K. Cap kereta ni tuan nak cap apa? Cap Y2K. Cap apa? Cap milenium. Oh, lain warna tuan. Dan digambarkan. Tak masuk saja selepas 1999 yang tak jadi tadi tuan, maka digambarkan ada lagi peristiwa yang dekat dah nak berlaku. Digital. Zaman digital. Mana tuan-tuan, komputer ni akan berubah sistem dia dan dia tak boleh nak baca digital yang rakam tadi. Tak boleh. Akan menyebabkan satu benda yang dia panggil chaos ke benda tu. Habis tuan-tuan. Ni saya cerita ni main-main je, saya bukan pandai pun. Rupanya bila saya cerita-cerita lepas tu, lepas borak-borak, oh betul Ustaz, ni lepas ni ada makan tak? Tanya-tanya tuan. Biasanya perbincangan masa ni dia tak seronok ni, tak rancak. Kejap lagi lepas tu rancak, yang ni nak bagi input lah, yang tu nak bagi tahu, macam-macam cerita. Kata betul Ustaz, saya kerja airport ni daripada tahun bila masuk milenium tu, kami semua berkumpul di airport nak tunggu 12 detik tadi. Detik 2 malam bertukar tu tuan-tuan. Oh, berdebar, takut sistem tu rosak tuan-tuan. Kapal terbang tak ada terbang esok, habis. Tapi kita dah bayar semua, dah upgrade dah. Takut juga. Habis tengok, alhamdulillah, satenya dia sebut sate. Hari ni ada sate tak? Contoh, ni contoh dah. Ada sate, ada apa. Oh, jadi tengok tak jadi pun. Tak jadi tu sebab upgrade, dia kata. Tapi ada komputer yang tak upgrade, elok pun. Masa tu macam tuan-tuan yang kaya-raya ni berfikir tuan-tuan, duit dalam bank masa tu dikhabarkan akan jadi, sistem bank akan jadi rusak juga tuan-tuan. Maka kita nak keluar ATM tu pun dia tak boleh baca tak kita. Bank pun kena tukar banyak dah. Banyak. Lepas tu masuklah tahun tu, rupanya jadi tak? Jadi tak benda yang disebut gemar-gembur? Tak ada. Komputer rumah saya tak upgrade, hidup juga. Jadi cuma tak laju tu. Biasalah 5 tahun sekali kena. Tapi yang disebut sebagai Y2K yang kena upgrade tu tak jadi. Allah, dah itu berlaku. Tak apa tuan. Yang ni persoalan yang pertama yang kita nak kena yakin ni tuan-tuan, adalah benda akhirat. Dan tak boleh orang nak tunjuk hari ni, ambil presentation nak tunjuk macam mana hari kiamat. Tak tahu. Nabi pun tak boleh nak cerita kat dia. Ayat Quran ada sebut gambaran dia, tetapi nak kata bila jadi, tak tahu. Lama lah, 1400 tahun. Okey, kita pergi step lagi. Nak tahu benda yang kita disebut supaya yakin dalam dunia hidup kita, kena yakin. Tahun 2012, masa tu kita tak sampai lagi tahap tu. Tapi digambarkan dengan penipisan ozon, pemanasan global dan pencairan glasier. Patut gempa bumi. Mana-mana tempat, maka akan berlaku satu climate kepada kerusakan tahun 2012. Ada lagi? Saya lupa nak bagi tahu tuan. Ada seorang tu, dia jumpa saya kat luar. Betul Ustaz, 1980 saya masa tu nak ambil STP di Kelantan. Sekarang dia berhenti sebagai pengarah belia di negeri Kelantan. Pengarah besar negeri Kelantan kan? Dia pun dengar ceramah saya. Lepas tu, Ustaz, betul Ustaz, saya 1980 tak ambil STP. Kenapa tu? Sebab masa tu orang kata nak kiamat dah. 1980 tak ambil, yang memang tak ambil. Kawan-kawan saya tak ambil, saya pun tak ambil. Sebab digembar-gemburkan jadi kiamat, tak ambil. Lepas tu ambil bila? Tahun depan tu. Sebab tak jadi. Ya Allah. Kalau katalah jadi masa tu, tak menyesal. Ambil juga. Tak payah ambil. Bodoh dia kata. Duk dengar cerita orang ni, dia kata betul. Tahun 2012 tuan-tuan, komet, satu komet akan langgar bumi kita. Dulu adalah komet Halley. Nasib baik dia kata, ni ada satu lagi komet. Dia akan langgar, dan satu usaha untuk memecahkan batu besar sebesar benua Australia. Maka Amerika Syarikat tuan buat penggambaran
macam mana usaha dia nak selamatkan bumi ni melalui cerita Armageddon. Tak tengok kan ni? Tak tengok Cumi NCT juga. Doraemon. Anak saya tuan sahabat sekarang ni pun minat cerita Doraemon. Lepas tu cerita tu yang Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Kata tengoklah cerita nak. Baru ni lagi tengok cerita Malpak. Seronok. Baru ni dia tengok cerita Mak Kilah. Okay, tengok tuan. Saya pun tak pergi tengok lagi. Tapi tuan, tak apa. Tengoklah cerita apa pun tuan. Nak bagi tahunya tuan, dia gambarkan usaha Amerika Syarikat ni tuan, hebat. Dialah polis dunia, dia akan jaga. Dia usaha. Betul tuan. Kereta tengok berjuta kutipan duit untuk cerita Armageddon. Jadi tak? Tak ada jadi apa pun. Ya Allah tuan. Tapi gambaran tu ada. Dan kita telah risau dah. Dia menimbulkan risau. Tapi okay, tuan, ni Allah bagi tahu tentang kiamat. Tak ada risau tu. Tak ada apa-apa. Tanya banyak soalan. Nabi bukan suruh kita tanya bila. Nabi tanya ma'addatta. Nabi tak suruh tarikh ni. Nabi kata apa yang kamu sedia untuk kiamat. Yang tu buat relax je. Hari tu kata nanti pencing nak mari. Betul tak? Saya ni sibuk ustaz. Tengok alhamdulillah dah pencing semua mari. Alhamdulillah. Kata kat orang, saya pun sama juga. Tapi kita ni tuan, duduk dalam keadaan pencing macam ni pun tuan. Angan-angan jauh tinggi lagi. Tukar ni. Tapi persediaan kita untuk kiamat yang ni nampak macam tak buat main-main je. Tak bersungguh sangat. Tak ada tuan, Ni saya cerita di diri saya. Nak baca Quran tu pun tak tambah. Buat apa-apa amal ibadat pun macam dulu je. Jadi macam mana kita nak kata kita ni beriman dengan hari kiamat tu? Tak ada nampak tuan. Macam jadi ke tak jadi? Duk fikir lagi tu. Jadi je. Duk fikir jadi tak? Lama dah ni. Okey, bismillah. Tahun 2019. Ni, lama masa ni tuan. Mari satu benda tu penyakit tuan. Saya pun tak ingat penyakit apa nama tahun 2020. Kau lupa dah. Kesas Covid 2019 tak ingat dah. Ya Allah. Covid tu 2019 dah. Covid-19 tuan. Mari Covid tu hujung tahun tu Disember saya ada di Mekah, di Madinah tahun bulan 2 25 bulan Februari. Kalau saya tak balik 25 bulan ada lagi satu kapal 26 27 tutup ruang udara, tak boleh terbang. Balik tuan-tuan. Bulan depan Mac 19 ke 18 bulan Mac tutup sempadan negeri. Bukan tutup sempadan negeri, kampung pun tak boleh nak pergi depan tanah. Kita tak lagi ziarah rumah orang boleh. Duduk dipanggil apa? Stay di rumah dah kan? PKP tu besar yang rumah ni. Home alone. Bukan setakat tu tuan-tuan. Hari raya, ingat hari raya tuan-tuan. Boleh datang rumah saya. Tak tahu siapa report. Sebab dia tengok kereta ada please D. Ada pelik, macam-macam pelik kereta. Kita pula, ya Allah tuan, banyak kereta nak tunjuk banyak kereta kat rumah. Selipar pula banyak. Kau ni mari 2 biji kereta. Kerana dia kata ada rentas negeri. Sebab ni kereta siapa? Dia cek tu kereta siapa. Dia kata ni kereta saya. Betul. Ni kereta isteri. Ni kereta anak pertama. Semua ada. Mungkin cakap je. Mungkin dia tanya. Tanya. Dia kata nak tengok siapa ada dalam rumah. Betul. Bukan daripada Kelantan. Ni anak saya semua. Mari cek dah. Tak boleh ada orang daripada negeri mari ke sini. Tidak kena tangkap, kena saman. Saman betul, saman direct masa tu. Panas. Tahun berapa? Tahun 2020. Dan masjid ni dan ada boleh kumpul macam ni. Kumpul ni kena tangkap. Yang buat report tu bukan orang lain, AJK. Saya sembahyang, saya jadi imam. Ada 4 orang imam. Lepas tu mari-mari kena gili. Ada imam tu dia kata tengah hari tu dia tak sihat dalam WhatsApp. Jadi siapa-siapa boleh datang. Kita boleh bukan gaji sangat tapi rindu pada masjid ni nak datang juga. Sebab 6 orang
Tak mari tu imam tu, padahal kita kena asarkan nanti. Marilah ganti, cuma tak letak dalam WhatsApp kata kita nak datang. Imam tak boleh datang, mari. Lebih jadi 7. Nak sembahyang ni, saya ada jarak. Jarak lagi 7 tuan-tuan. Lebih. Imam yang jaga dia kata, kenapa jadi 7? Siapa yang tak daftar dalam WhatsApp? Saya pun angkat tangan. Dia kata, sila balik. Saya pun takkan nak balik. Jangan malu. Nak gaduh tu ada juga. Sebab kita pun samseng juga. Takkan kita nak cuba Allah tu lebih 7 orang malaikat tak bagi pahala. Tak bagi dah, tak bagi. Maka nazir yang ada kata tak apa-apa. Kita solat dulu, kita settle kemudian. Rupanya tak settle juga. Dia tunggu saya dekat motor. Dia mari dekat motor. Kata, ustaz tak boleh buat macam ni. Buat macam mana? Datang tanpa izin. Macam pendatang tanpa izin buat jadi. Tak boleh ustaz. Kalau jadi macam ni orang report, kata siapa nak report? Saya tanya dia terus. Saya letak dai gini. Siapa nak report? Siapa yang ada ni? Kenapa nak report? Oh, saya marah kan. Benda ni simple, berkira sangat benda dunia ni tuan. Kita nak benda yang akhirat, betul tak? Cuma sikit tu nak berkira, ambil lebih som. Ya Allah ni. Siapa-siapa AJK saya akan jumpa kejap lagi. Marah, perangai buatlah benda tu tuan. Simple je, janganlah memberatkan benda ni. Benda ni boleh adjust lagi tuan. Okey, berkira. Bismillah. Pada tu tahun 2019, tahun 2020. Last kali alhamdulillah boleh juga datang, tapi kena sembahyang Jumaat. Boleh datang tapi kena ada 2 dos. 2 dos lah. Tak ada jangan datang. Oh, kita pun ikut, saya pun ikut. Nak pergi luar negara, saya kena tambah lagi 1. Dia panggil apa? Booster. Saya tak kisah, saya ambil tak? Saya ambil. Cuma saya nak tanya sekarang. Ada tak beza orang yang ambil vaksin dengan orang yang tak ambil vaksin? Ada kawan saya tak ambil. Pilot besar kan, dia jadi Bilal, dia tak ambil. Dia tak percaya pada vaksin. Macam saya, percaya. Saya orang yang beriman dengan vaksin. Masa tu siapa-siapa tak beriman dengan vaksin, tak cukup iman dia. Oh, maka dia tadi, kerana dia tak percaya pada vaksin, dia tak layak nak jadi Bilal. Dia kata tak apa. Dia tak jadi Bilal. Oh, sanggup. Dia 777 kapal terbang yang mula-mula sekali datang. Boeing ke Airbus datang ke Malaysia ni kan. Dr. Mahathir yang pergi ambil. Dan dia ada bersama dalam kapal tu, dia pilot besar. Captain. Saya tak sebut nama dia. Dia memang lah, tapi dia tak ambil. Dia kata, saya tak ambil Ustaz. Saya dalam keadaan umur saya macam ni, saya tak perlu vaksin. Saya perlu mati dengan tenang. Yang tu saya nak. Saya tak nak suntik apa-apa. Kalau Ustaz mungkin muda lagi apa, saya tak. Jadi kalau tak jadi, saya tak jadi Bilal pun bukan nak saya miskin. Dia kaya tuan-tuan. Cuma dia jadi Bilal tu nak khidmat. Tapi tak dapat apa. Tak boleh pergi masjid dah. Hari ni hidup lagi dia kan. Saya duk tunggu saat bila dah dia nak mati. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak cerita tentang benda masa tu ramai mati tak mati, tak apa. Yang tu mana dia benda, tapi lepas hasil daripada benda tu setakat mana? Itu je. Memanglah betul. Mati tuan-tuan, adik saya kena vaksin, kena COVID. Dan dia masuk dalam hospital. Cuma dia kata, aku masuk hospital ni bukan untuk diobati, tapi nak tunggu mati. Kumpul ramai-ramai dalam wad tu, tanya kita orang biasa tunggu. Dan doktor pun tak berani masuk, nurse pun tak berani tak masuk. Biar. Dia kata, buat apa dah dalam ni? Dia panggil perasingan supaya tak berjangkit dengan yang tu, tunggu mati semua ni. Dan dia boleh tengok yang ni seorang mati macam maaf tu dia. Apa lagi nak mati lagi ni? Sebab dia letak dalam wad tu tuan ya. Sebab orang ni miskin. Biasa, orang yang kaya macam tuan-tuan ada tu, boleh duduk hospital betul, relax. Siap boleh bagi obat lagi, maka boleh hidup lah. Dan saya kena COVID. Berat tuan. Kena COVID. Dan saya nak kena masuk. Memang dia ada warna untuk, tapi saya tak cerita ke orang. Saya pun duduk dalam rumah. Tuan-tuan memang nak makan, nak apa ni, nak cobek telur tu saya ingat saya gagah. Tak mampu. Tak boleh. Nangis saya tuan. 2 bulan. 15 minit apa ni, panas tubuh. Nak bernafas tak boleh. Memang betul. COVID memang betul. Bukan menipu lah. Itu kena yakin. COVID itu benar.
Tapi usaha dia sebab benda itu direka oleh manusia. Manusia yang buat supaya kita mati. Dan dia buat pula obat untuk lakukan obat tadi paksa. Okeylah, tapi saya dah ikut kaedah tu. Saya tak makan, saya tak pergi hospital. Saya duduk di rumah saya dan anak-anak saya pun saya tak pernah dekat. Dan anak saya kata, papa kena pergi hospital, kena duduk kat sana, kena pengasingan. Saya kata gini, anak-anak, senang je cerita bahasa saya. Saya kata rumah saya ni saya beli hari tu dengan loan bank Islam. Tuan-tuan boleh check rumah saya, dah bayar habis dah. Bukan nak kata saya kaya, tuan-tuan, saya malah loan ni pening. Ada duit bayar, ada duit bayar. Dapat EPF yang mau bayar, habis dah. Bila habis tu anak saya suruh saya duduk hospital ni, beringat sikit walaupun anak aku. Kata rumah papa ni papa dah bayar lebih. Kalau siapa-siapa takut nak duduk rumah ni, boleh keluar daripada rumah. Boleh sewa rumah lain, duduk rumah lain. Di rumah papa. Tak berani tak jaga dah. Duk sibuk nak suruh nak telefon ke KKM lah. Kata tak, ni dalam ni saya duduk rumah tu. Isteri saya yang duk bimbang takut kata, awak kalau awak tak nak jaga saya pun saya tak itu hak awak. Dia tak nak jaga saya tuan, tak apa, mati dia. Dia punya apa, mari basuh tuan, tengok-tengok dia pun sihat. Makan apa tuan? Makan apa dia? Cengkeh minum air, cengkeh limau, mandi. Hidup tuan. Saya duduk tengok hari-hari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, macam-macam duduk hantar tu tuan. Mati seorang-seorang, betul tak? Duduk sana, masuk sekejap tidur, masuk sekejap tidur tuan. Sakit sikit pergi bawa beg, elok-elok bawa beg, isteri pun hantar tu. Sekejap esok lah. Ya Allah, apa kaedah ni? Balik sebenarnya tanya soalan ni, tapi benda tu kena percaya tu. Tak percaya, ambil tindakan. Tapi tentang kiamat, buat dono, buat tak tahu, buat bengong. Kita ni tuan, persoalan dunia yang sementara ni jadi benda tu hujah pegang gini, kalau tak tindakan kiamat saya buat tak tahu je. Ya Allah, yang ni persoalan besar kita ialah tentang kiamat ni tuan. Yang kita ambil enteng, tak ambil berat. Nabi Allah turunkan ayat ni. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Maka turun Allah bagi tahu lagi mimpi Nabi yang jumpa Nabi-Nabi yang pertama adalah benda besar adalah kiamat. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghaith, hujan turun. Orang Melayu, mak ayah kita, tok nenek kita sebut, bila nampak hujan turun, dah tahu buruh di langit, maka air di tempayan buat macam mana? Kena buang. Bunyi guruh di langit, air tempayan dibuang segera. Kita letak, jangan dibuang. Air dalam tempayan tu biar dulu, belum bunyi guruh je. Belum tentu lagi ni hujan nak turun. Tuan-tuan, belum tentu. Kita jangan yakin, tuan-tuan, bila bunyi guruh dan langit hujan. Dalam hidup ni dua je ramalan boleh buat. Pertama, ramalan kali cuaca. Yang satu lagi, ramalan nombor ekor. Jadi tuan-tuan boleh pilih yang mana satu. Buatlah tuan-tuan. Benda tu tuan. Jadi benda tu tak. Hujan lah tuan. Satu hari Arnab bertanya Nabi Musa AS tentang bila hujan nak turun. Semasa Arnab tadi, masa Nabi Musa nak bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina, maka Arnab minta dengan Nabi Musa tolong tanya Allah bila hujan nak turun. Panas sangat lah. Saya pun pelik tuan. Saya nak pergi Mekah ni sekarang, baru ni pergi tuan. Patutlah tak ramai pergi tuan. Panas Mekah sekarang ni panas. Masih lagi 40 lebih. Saya nak pergi ni bulan depan ni, dekat dah 30 hari bulan tubuh tuan. Kita orang tanya, Ustaz panas? Kata kurang dah. Pandai cakap tuan-tuan. Sebab apa nak suruh laku? Ustaz macam mana sana? Saya pergi mana panas kan? Yang kontrol suhu dunia bukan kita. Allah kejap Allah bagi panas tak tahu. Sekarang ni, dulu kalau hujung-hujung ni dah sejuk dah. Dia pergi sejuk ni bulan 1, bulan 2, bulan tak jadi. Bulan 11, bulan lain pun tak tahu lagi cuaca macam ni. Dia berubah cuaca. Jadi Arnab tanya bila hujan nak turun. Maka Allah pun bagi jawapan selepas 40 hari ni. Dia panggil the art of asking question. Dia kena ada gaya tuan. Nak tanya soalan ni tuan, kalau tak kena gaya, parah.
Jadi anak pergi tanya, bila ya Allah hujan nak turun? Itu kuasa Allah. Maka Allah tunjuk kuasanya pada anak tadi. 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan. Anak tanya soalan macam tu je Allah kata 10 tahun. Allah tuan-tuan, 10 tahun bagi anak tadi. Habis generasi anak. Tapi anak tadi tuan-tuan, sebab dia ada satu sifat yang Allah nak tunjuk pada redha dengan ketetapan Allah. Maka dia kata Alhamdulillah. Cerita semua pada anak-anak ni. Minta maaf kan, saya bayangkan tuan-tuan ni macam anak juga. Contohlah saya ketua anak, gitulah lebih kurangnya. Dok tunggu bila lah ustaz nak berhenti. Macam tuan-tuan tanya. Ni panjang lagi dah. Tapi cara tuan-tuan tanya tu ataupun air muka tu, gaya tu saya dah tahu dah, memang suruh saya berhenti lah. Saya ni tuan lama dah mengajar. Tuan-tuan, hari-hari mengajar. Air muka tuan-tuan ni dah tahu dah. Boring aku ni. Dah tuan, tak payah tanya tuan. Kalau pergi-pergi tanya saya, ustaz saya ada soalan nak tanya. Apa dia? Bila ustaz nak berhenti? Oh, jadi sakit hati tuan. Jadi pedih hati. Oh, ambil ni, letak tepi, nyung-nyungnya balik. Oh, sampul kena ambil. Terlupa. Jadi gitu. Sebab the art of asking question. Cara tanya tu, telefon, tanya bos. Bos ada kat office ke? Oh, tanya soalan dekat bos, memang Allah. Itu hak dia. Tanya nak ada kat office, kenapa dia tanya? Kalau nak kata, bos, boleh saya jumpa? Itu lain. Betul tak? Kalau tanya, bos ada tak kat office? Saya ada depan office ni. Oh, dia lebih daripada jabatan atas dia. Iaitu the art of asking question. Bila Allah beritahu, Allah kata 10 tahun. Tapi bila anak rasa ni ada satu cara soalan ni salah, maka anak redha. Kaumku hujan akan turun 10 tahun lagi. Muka lain kan. Tapi bila sebut Alhamdulillah, rawan Alhamdulillah, syukurnya Allah kan, dengan takdir yang Allah tentukan, tidak semena-mena hujan turun dengan lebatnya. Lebat. Anak tadi pun berpaling, berpusing tengok Nabi Musa. Gimik kan ni? Macam tu ada apa tu, kenderaan tu, perahu tu boleh berlayar. Contoh tu gimik je ustaz, dia nak tu dah bergerak dah. Betul bergerak tu. Ingat perahu tu mana dia gimik kan ni, hujan turun ni. Tak, betul-betul hujan turun, dah turun. Selepas maka anak pun bertanya, kenapa tadi cakap 10 tahun? Adakah Nabi Musa nak mainkan perasaan? Dapat apa kejap lagi saya berhenti? Itu main perasaan je. Sabar-sabar tuan. Oh, cakap nak berhenti, tak berhenti-berhenti tuan. Jadi maka Allah pun memberi tahu Nabi, ya, selepas ni saya nak berhenti lah. Lepas ayat ni, tuan-tuan get ready untuk berhenti. Memang saya nak suruh tuan-tuan, saya berhenti dengan perasaan tuan-tuan dah berhenti lah. Jadi nak berhenti ni lain, muka tuan-tuan dah nampak lain. Bila saya sebut berhenti dah, psikologi dia tak ada dah masa beberapa, jadi nak berhenti lah. Tapi selepas ni lah, selepas ni tu tak tahu bila kan. Oh, dia punya ayat tu. Maka turun hujan selebat-lebatnya. Kerana apa? Allah pun bagi tahu Nabi Musa, kerana aku syukur. Nah, Allah ada sifat tu. Syukur Allah, banyak berterima kasih. Bila kita ni tuan-tuan redha dengannya. La in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, kalau ditanya nanti isteri kita, abang tak syukur ke dapat isteri baik macam ni? Nak jawab apa? Isteri tanya kita dah. Isteri tu, abang tak syukur ke saya ni jaga gini? Kita pun jawab, bukan abang tak syukur, abang takut. Kalau abang bersyukur, nanti Allah tambah lagi. Betul tak? Jangan. Kita kalau kita bersyukur tu, Allah akan uji kita. Contoh anak tuan. Tapi nak bagi tahunya ialah, bila anak tadi bersyukur tuan-tuan dengan keredaan, ketentuan Allah ni, maka hujan pun boleh turun lah. Itu kuasa Allah. Tuan-tuan, 10 tahun ni tuan-tuan, lama tuan. Tuan-tuan nampak gaya saya pun dah lain lah. Angkat beg. Lain lah tuan-tuan. Berhenti dulu lagi. Cuma bila saya dah angkat beg, letak, duit pun dah ambil, tuan-tuan, zip pun dah tutup, gaya pun nampak lain dah. Nampak lain dah tu. Saya boleh baca dah tuan-tuan. Oh, macam ini. 10 tahun ni bukan sekejap. 2 penggal. 10
10 tahun ni dua perang, 2 kali ngundi tuan. Maknanya tuan, kalau kita nak sesuatu, kalau itulah ketentuan, redha lah. Bukan benda tu boleh berlaku tik atau boleh bertukar terus. Kalau tak boleh bertukar lagi kan, redha. Ada lagi masa berapa kali lagi ngundi? Banyak lagi tuan, banyak lagi tuan. Yang ni pun jadi PM ni tuan, dah minta maaf. Berapa lama dia tunggu, betul? Apa sekali masuk penjara baru jadi PM tu pun nak dengki. Ya Allah, hidup ni tuan redha je. Tuan, bila kita redha, hidup kita tenang dan Allah akan beri lagi. Tuan, yang masalah kita hari ni tak redha. Tuan, tak terima apa yang Allah putuskan, tu jadi kalang kabut. Okey, bismillah. Yang lain tu tuan-tuan boleh balik baca dan mimpilah sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.